the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan kepada yang dikasihi pensyarah kami, Ustazah Siti Nasuha. Hari ini kumpulan saya akan membentangkan sebuah tajuk iaitu berkaitan dengan dualisme. Sebagai permulaan, izinkan saya untuk menerangkan berkaitan falsafah dualisme. Makna falsafah itu boleh didefinisikan sebagai usaha ke arah mencinta, mencari, mengkaji dan menganggapi sesuatu perkara dengan menggunakan akal fikiran dan kebijaksanaan untuk mendapatkan kebenaran dan keyakinan yang hakiki. Konsep falsafah terbahagi kepada dua, iaitu yang pertama ialah alam semesta sebagai alam besar atau dalam bahasa saintifiknya lebih dikenali dengan makrokosmos. Manakala yang kedua ialah diri sebagai alam kecil atau lebih dikenali sebagai mikrokosmos. Seterusnya kita lihat pula ke arah dualisme. Secara dasarnya perkataan dualisme adalah gabungan dua perkataan daripada bahasa Latin, iaitu dualis atau duo dan ismus atau isme yang membentuk menjadi dua prinsip yang saling bertentangan. Menurut Kamus Dewan edisi baru, dualisme ini membawa maksud teori yang berasaskan dua dasar yang berlainan atau perihal yang mendua, atau lebih mudah difahami sebagai sesuatu yang berasaskan dua hal yang bertentangan ataupun berbeza pada sesuatu benda dan perkara. Sekaligus menyaksikan pendekatannya yang bersifat dikotomi menurut epistemologi barat. Sebagai contohnya, antara kejahatan dan kebaikan, antara terang dan juga kegelapan, maupun antara hidup dan juga mati. Dualisme ini secara dasarnya boleh dikaitkan dengan pelbagai bidang seperti bidang agama, metafizik ataupun bidang falsafah. Wujudnya dualisme ini termasuk dalam meliputi pandangan kehidupan tentang alam serta nilai-nilai yang membentuk kepada budaya dan peradaban barat. Dalam falsafah, kegunaan dua prinsip ataupun elemen ini dalam dualisme adalah untuk menganalisa proses mengetahui ataupun dipanggil dualisme epistemologi. Manakala dalam metafizik adalah untuk menerangkan semua hakikat atau beberapa aspek berhubung dengannya. Manakala dalam bidang agama ataupun teologi pula, dualisme ini merujuk kepada kepercayaan wujudnya dua kuasa atau Tuhan yang saling bertentangan. Baiklah, kita bergerak kepada latar belakang ideologi dualisme. Pada peringkat awalnya, idea dualisme ini sebenarnya boleh dikesan ketika pada zaman Plato dan Aristotle yang mempunyai pandangan berkaitan kewujudan jiwa yang berkait dengan kecerdasan dan kebijaksanaan. Hal ini berlaku apabila Plato dan Aristotle berpendapat bahawa kecerdasan seseorang ialah bahagian minda atau jiwa yang tidak dapat dikenal pasti atau dijelaskan secara fizikal. Sebagai contohnya, apabila dalam dualisme menganggap fikiran dan perkara ialah dua bahan yang berasingan secara ontologi. Selain itu, jiwa dan jasad tidak berkait antara satu sama lain. Namun begitu, ada beberapa pandangan yang dapat dilihat daripada sudut pandangan falsafah sains seperti René Descartes. Menurut sejarah tamadun barat, dualisme ini dikatakan diperkenalkan oleh René Descartes, di mana beliau merupakan ahli falsafah Perancis dan beliau turut digelar sebagai pengasas falsafah moden dan bapa matematik moden. Hal ini kerana beliau merupakan orang yang pertama dalam memajukan falsafah yang berada di peringkat atas itu untuk yakin pada diri sendiri yang berpunca daripada akliyah yang bermaksud akal. Beliau juga menjadi sanjungan di dalam dunia barat disebabkan oleh dirinya yang berani mengeluarkan diri daripada kongkongan gereja Kristian. Ideologi beliau tentang sifat dualisme adalah berkaitan minda dan jasad yang dikenali sebagai dualisme Cartesian yang terjadi apabila berlakunya perbezaan pendapat pada abad ke-17. Jika dilihat secara lebih mendalam, menurut Descartes, sebenarnya konsep dualisme Cartesian ini bertindak apabila minda dan jasad itu sendiri dijelaskan sebagai dua entiti yang berbeza. Contohnya di sini, proses corak pemikiran ini terjadi apabila minda dan jasad kedua-duanya kemudian bertemu di bahagian otak untuk saling bertindak balas. Tetapi menurut beliau, tubuh badan akan bertindak balas mengikut arahan dan rangsangan daripada akal fikiran, manakala akal fikiran akan bertindak balas untuk meragui kewujudan di dunia luar. Oleh itu, ia akan menyebabkan tubuh badan ini bertindak balas bagi membuktikan kesahihan tentang keraguan tersebut. Justru dengan itu, kaedah ini juga menyebabkan Descartes untuk mula mempercayai tentang kewujudan Tuhan dan beliau mula untuk meragui tentang ketidaksempurnaan terhadap dirinya serta meragui tentang siapakah yang sempurna di muka bumi ini. Selain daripada itu, pelbagai lagi karya-karya filosofi yang telah beliau terbitkan sehingga beliau menemui asas falsafahnya sendiri, iaitu quod ego ergo sum, atau yang bermaksud aku berfikir maka aku ada.
Menerusi asas tersebut, beliau mempercayai bahawa satu-satunya hal dan perkara yang pasti di dunia ini adalah dengan keberadaan seseorang sendiri. Pendidikan menurut Islam. Jadi seperti mana yang kita tahu, terdapat 3 bahagian pendidikan menurut Islam, iaitu ta'lim, yang bermaksud mengetahui, memberitahu, melihat, mencerap dan menganggap. Tarbiyah, iaitu mengasuh, memelihara atau memimpin. Dan ta'dib, iaitu membawa kepada erti memperhalusi, berdisiplin dan berbudaya. Jadi seperti yang kita ketahui, seterusnya adalah pendidikan menurut ilmuwan Islam. Seperti yang kita ketahui, dalam agama Islam juga terdapat ilmu-ilmuwan ataupun tokoh-tokoh yang terkenal yang mendalami isu-isu agama ini. Seperti contohnya pada tahun 1975 iaitu ilmuwan Khurshid, 1992 adalah ilmuwan Al-Attas dan 1996 adalah ilmuwan Toha. Ketiga-tiga ini adalah ilmuwan-ilmuwan yang terkenal yang memberikan pendapat mereka tentang pendidikan menurut Islam. Jadi yang terakhir adalah tentang pendidikan menurut Al-Quran. Terdapat 3 surah yang menceritakan tentang pendidikan, iaitu surah Al-Baqarah, surah Al-Alaq dan juga surah Al-Nahlu. Terdapat juga satu lagi petikan yang diambil daripada surah Al-Baqarah seperti yang anda boleh lihat di dalam kurungan tersebut. Akan diceritakan dengan lebih mendalam tentang agama dan juga tentang pendidikan. Tidak lupa juga tentang daripada segi pembangunan jeri, iaitu yang membawa maksud kepada jasmani, emosi, rohani dan juga intelek, yang memainkan peranan besar dalam pendidikan menurut agama Islam. Setiap daripada aspek ini membawa erti dan membawa faktor yang kuat untuk mendidik para pelajar. Faktor-faktor yang menyebabkan dualisme tersebar adalah seorang filosofi Jerman menerangkan istilah dualisme menunjukkan penentangan metafisik antara pemikiran dan material. Semenjak itu, istilah tersebut digunakan oleh banyak penentang dalam agama Islam. Thomas Hobbes adalah seorang filosofi yang telah menerangkan konsep baik dan buruk dualisme yang menyebabkan penyebarannya untuk menentang agama. Faktor dualisme yang kedua adalah perkara yang berlaku menimbulkan pertelingkahan serta perpecahan di dalam kalangan umat Islam, di mana kesannya menimbulkan kemunduran sains dalam dunia Islam yang dapat dirasai sehingga kini. Pengaruh yang terlalu taksub kepada mazhab dan pemikiran bercanggah dengan agama Islam yang sebenar ialah antara faktor-faktor dualisme yang tersebar di seluruh dunia. Faktor ketiga adalah penentangan dan kecaman terhadap sains dan ahli sains yang semakin gencar sehingga menimbulkan pembakaran buku-buku sains dan falsafah. Sikap kaum salah muslimin ortodoks terhadap ilmu-ilmu klasik inilah yang menyebabkan penyebaran ilmu dualisme. Kaum krisis ekonomi serta keterasingan dan ketempiaran penduduk, ini adalah sikap pembangkang teologi Asy'ari. Teologi Asy'ari inilah yang menjadikan kaum muslimin menjadi fantasik dan tidak berfikir rasional dan cenderung berfikir pasif dalam menyikapi fenomena dan realiti. Itu antara faktor-faktor penyebaran dualisme di seluruh tempat. Kesimpulannya, dari situ kita dapat lihat antara faktor-faktor yang menyebabkan dualisme ini tersebar dengan meluas kerana ketidakfahaman dan percaturan ideologi yang membuatkan ramai terpedaya dengan ideologi dualisme ini. Seterusnya, kesan dan implikasi dualisme.
Pertama, mementingkan satu aspek pendidikan. Seperti yang kita ketahui, dualisme mempunyai dua aspek pendidikan, iaitu pendidikan agama dan pendidikan umum. Dan secara umumnya, kedua-dua aspek tersebut perlulah mempunyai keseimbangan yang jelas dalam setiap pengambilannya dalam pendidikan. Ini kerana ianya akan mencorak kehidupan secara langsung atau tidak langsung kepada masyarakat atau individu tanpa mengira had umur. Bagaimana? Melalui perwatakannya, pemikirannya dan tindakannya. Jelas sekali, dualisme ini mengamalkan pendidikan yang mempunyai tujuan dan kandungannya yang tersendiri, maka ianya tidak sama sekali mempunyai persamaan. Kesannya dapat dilihat apabila tiada keselarasan dan keseimbangan yang sewajarnya kepada pelajar khasnya. Sebagai contoh, mereka yang lebih cenderung kepada pendidikan agama hanya akan memberi tumpuan sepenuhnya terhadap setiap sudut pendidikan tersebut seperti hukum hakam, fardu ain dan fardu kifayah, muamalat, fiqh ibadat dan sebagainya. Perkara ini akan menjadikan pelajar tersebut lebih mahir dalam bidang keagamaan dan tanpa sedar, mereka telah masuk ke fasa di mana tidak lagi akan mempedulikan pendidikan umum sebagai ilmu pengetahuan yang boleh dijadikan ilmu tambahan kepada mereka secara individu. Begitu juga kepada pelajar yang hanya menumpukan pendidikan umum sebagai pelajaran utama mereka seperti ilmu perubatan, sains, matematik dan sebagainya, mereka akan lebih kurang mengambil bahagian dalam mempelajari dan memahami ilmu agama dengan tepat dan mahir untuk mengaplikasikannya dalam kehidupan seharian. Oleh itu, kesan utama yang dapat dilihat dalam konteks ini ialah berlakunya keciciran dalam masyarakat terhadap pemahaman pendidikan yang seimbang. Ini kerana wujudnya jurang pendidikan yang hanya mementingkan tujuan masing-masing yang tersendiri. Bukan itu sahaja, malah pelajar juga akan saling bersaing untuk memilih antara dua jenis aspek pendidikan tersebut dan memilih sistem pendidikan yang menarik perhatian dan mudah bagi mereka untuk mempelajarinya. Selain itu, dualisme juga akan memberikan kesan kepada kualiti masyarakat. Ini kerana ianya akan melahirkan masyarakat yang kurang berkualiti. Hal ini dapat dilihat dalam sistem persekolahan di mana sekolah yang menawarkan pendidikan agama misalnya hanya akan melahirkan golongan ulama atau pelajar yang mahir dalam bidang agamawan, manakala sekolah moden yang menawarkan pendidikan umum akan melahirkan ahli yang mahir dalam pelbagai bidangnya, namun mempunyai sedikit ilmu pengetahuan dalam setiap pendidikan agamanya. Justru itu, apakah kesannya kepada masyarakat dan negara? Jelas sekali akan wujudnya dua aliran sistem pendidikan yang berbeza yang akan mengakibatkan berlakunya saingan yang tidak sihat antara satu sama lain. Setiap perkara yang dibahas bersama tidak akan membawa kepada satu kesimpulan yang dipersetujui secara majoriti. Persis kata peribahasa, bagai inau dalam belukar melepaskan pucuk masing-masing. Kesannya, perbezaan pendapat dan fahaman seperti inilah yang menjadi batu penghalang kepada kemajuan negara dan kualiti masyarakat tanpa sedar. Sebagai contoh yang boleh diteladani dari tokoh ilmu Islam seperti Ibn Sina, Ibn Rushd, Al-Zahrawi, Ibn Khaldun dan Al-Khawarizmi yang bukan sahaja mahir dalam pelbagai cabang ilmu sains dan Islam, malah mereka turut menguasainya. Mereka yang dikenali dengan kepakarannya dalam bidangnya tersendiri tetap juga mempunyai ilmu pengetahuan yang meluas dalam pendidikan agamanya, yang pada akhirnya merupakan kunci kejayaan kepada setiap usaha mereka di dunia dan di akhirat. Dan kesan dualisme yang terakhir ialah kebekuan ilmu. Hal ini berpunca daripada pendedahan pendidikan yang tidak seimbang dan secara terus kepada hanya satu jurusan sahaja. Kesannya dapat dilihat apabila mereka melihatkan cara pemikiran yang terbuka terhadap setiap perkara. Tambahan pula, apabila dualisme telah memberi pengaruhnya terhadap masyarakat, maka mereka telah terikat dengan konsep dualisme dan sudah menjadi kebiasaan untuk memilih antara pendidikan agama serta pendidikan umum. Solusi dalam menangani dualisme. Jadi langkah pertama dalam solusi menangani dualisme adalah melalui pendidikan bersepadu, yang itu melalui organisasi yang menjaga kebajikan dan pendidikan para pelajar, iaitu Kementerian Pelajaran Malaysia. Langkah pertama bagi mengatasi dan menangani dualisme adalah melalui sistem pendidikan, iaitu sistem pendidikan bersepadu. Masalah dualisme dalam pendidikan ini telah menyebabkan perpisahan antara ilmu agama dan bidang pengetahuan duniawi, iaitu seperti ilmu matematik,
sains dan lain-lain lagi. Pendidikan bertaraf, pendidikan bersepadu amat diperlukan bagi menyelarikan ilmu-ilmu kerohanian. Jadi langkah kedua dalam solusi untuk menangani dualisme adalah melalui pendekatan dan pencerahan. Sebagai contohnya, ia adalah tentang penerangan tentang dualisme kepada para pelajar bagi menentukan mereka untuk melihat dengan lebih luas tentang apa itu dualisme dan mengetahui kesan-kesan dualisme bukan sahaja kepada mereka tetapi kesan dualisme terhadap masa depan negara juga. Manusia yang mempercayai tauhid Allah menyedari hakikat kejadian manusia yang bertujuan beribadat hanya kepada Allah. Langkah seterusnya adalah dengan mewujudkan bi'ah Islamiah dalam kekeluargaan. Seperti yang kita tahu, bagi mewujudkan sistem pendidikan yang bebas dari fahaman dualisme, ibu bapa perlulah mengajar ilmu-ilmu agama kepada anak-anak dari sejak kecil lagi supaya ia dapat mencorakkan kehidupan anak-anak dari segi pembentukan akhlak dan juga sahsiah diri mereka. Hal ini kerana ibu bapa masa kini banyak yang bimbang akan pembesaran anak-anak mereka yang banyak mendorong kepada budaya-budaya barat. Namun, dengan didikan agama Islam dari kecil oleh keluarga, ianya sedikit sebanyak dapat membentuk jati diri di kalangan orang-orang muda sekarang. Oleh itu, bi'ah Islamiah merupakan elemen yang penting dalam sistem kekeluargaan. Jadi langkah terakhir dalam menangani dualisme, solusinya adalah dengan melalui falsafah pendidikan Islam, yang itu mengikut Al-Quran dan juga As-Sunnah. Semua aspek terkandung dalam kehidupan Islam hanya berlandaskan dua perkara itu, iaitu Al-Quran dan juga As-Sunnah. Walaupun dua sumber ini telah lama wujud, ia tetap boleh diguna pakai secara menyeluruh dan boleh dijadikan sebagai rujukan selama-lamanya. Agama Islam merupakan agama yang lengkap dan sempurna dengan menerapkan nilai-nilai Islam dalam pendidikan para pelajar untuk menguasai pelbagai bidang dalam kehidupan seharian mereka. Cabaran yang dihadapi oleh masyarakat di Malaysia untuk menangani dualisme dalam pendidikan adalah pendekatan yang lebih terjerumus kepada konsep profesionalisme, kepakaran dan pengkhususan dalam bidang di dalam alam pekerjaan. Melalui pendekatan seperti ini mengakibatkan matlamat pendidikan untuk membangunkan insan yang bermoral, berakhlak dan beradab semakin tertinggi. Pendekatan yang terlalu bersifat fizikal adalah antara cabaran yang berlaku di Malaysia. Cabaran yang kedua adalah disebabkan cara pemikiran barat yang menegaskan bahawa tuntutan duniawi masih dilaksanakan. Aspek pemikiran barat hanya berteraskan manusia kepada manusia tetapi tidak mengambil kira. Konsep ini menyebabkan lari daripada landasan Islam dan dualisme ini, dengan cara kita membendung dualisme ini, kita dapat mengembalikan kepada landasan pendidikan yang berteraskan Islam. Negara Malaysia merupakan negara yang ditadbir oleh agama Islam sebagai teras utama dan masyarakat. Cabaran dualisme ini dalam pendidikan, konsep dualisme ini menyebabkan para ulama jahil tentang alam dan para intelektual tidak begitu berpengetahuan dalam bidang undang-undang Islam yang menyebabkan berlakunya penyebaran ilmu dualisme. Perbincangan ini telah membuktikan bahawa dualisme dalam pendidikan sangat mempengaruhi pembentukan nilai dan identiti individu. Isu ini perlu diambil berat oleh semua golongan seperti guru, ibu bapa dan masyarakat bagi membentuk watak dan karakter seseorang individu. Selain itu, reformasi pendidikan perlu dilaksanakan secara menyeluruh dan sistematik bagi memastikan pengislaman ilmu dan integrasi ilmu menjadi agenda utama umat Islam di seluruh dunia. Jika tiada apa yang dilakukan untuk berjaya, pengaruh dan ideologi barat akan terus bertapak di negara ini untuk selamanya.
Seterusnya, saya akan menyatakan beberapa cadangan yang telah dikumpulkan bagi menambah baik lagi sistem pendidikan di Malaysia untuk membendung daripada fahaman dualisme. Yang pertama, semua masyarakat hendaklah diberikan pendedahan sebetulnya tentang keburukan dualisme ini agar ideologi ini tidak disalahartikan dan terjerumus ke dalam keburukan ideologi dualisme tersebut. Yang kedua, pihak yang bertanggungjawab seperti agensi kerajaan dan sukarelawan bebas di Malaysia hendaklah memperluaskan pelbagai aktiviti yang berbentuk kesedaran kepada masyarakat seperti mengadakan kempen, menampal poster, menyebarkan video tentang keburukan dualisme, ceramah motivasi dan pelbagai lagi aktiviti untuk disertai oleh masyarakat sekeliling agar mereka mengetahui maklumat penting tentang keburukan didikan dualisme dan tidak mudah terpedaya dengan ideologi tersebut. Seterusnya, masalah dualisme yang berlaku dalam aspek pendidikan memerlukan penyelesaian seperti pemodenan pendidikan agama Islam untuk menghidupkan dinamik perubahan Islam. Cara menghidupkan dinamik adalah dengan menghidupkan sistem nilai yang terkandung dalam sumber pendidikan Islam. Tetapi yang perlu diingatkan ialah penanaman nilai itu berbeza sama sekali dengan mempelajari ilmu, kerana ilmu itu memerlukan pembelajaran secara kognitif manakala nilai memerlukan penghayatan dari segi keberkesanan. Cadangan yang terakhir ialah memartabatkan ilmu dengan cara menyatukan ilmu asas dan ilmu pelengkap. Ilmu asas yang berbentuk kualiti kepribadian manusia seperti mempelajari perkara asas dalam agama iaitu fardu ain, fardu kifayah, hukum hakam dan akhlak. Manakala ilmu pelengkap yang membina masyarakat iaitu ilmu tambahan seperti ilmu fiqh, ilmu sains, ilmu sejarah dan sebagainya. Kesemua ilmu yang disebarkan mestilah berdasarkan sumber utama iaitu Al-Quran dan Hadis. Setiap sudut pendidikan mestilah dikaitkan bersama ajaran agama yang lengkap agar pemikiran mereka tidak terbatas kepada satu aspek. Contohnya, ilmu sains perlulah dikaitkan bersama ilmu agama yang menyatakan bahawa setiap fenomena alam yang berlaku itu ialah kuasa Allah kerana Allah Maha Pencipta setiap sesuatu yang berlaku. Cara ini dapat membentuk masyarakat yang memahami setiap kejadian itu dengan falsafah yang sebenar dan secara teratur.